Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Kita teruskan lagi bab 13 kita dengan kebarangkalian mudah. Ini adalah bahagian yang ketiga. Cikgu harap kamu dah bersedia untuk belajar bersama dengan cikgu. Subtopik kita hari ini adalah 13.2 kebarangkalian peristiwa pelengkap. Standard pembelajaran yang ingin kita capai adalah memerihalkan peristiwa pelengkap dalam perkataan ataupun menggunakan tata tanda set. Ada dua cara untuk kita perihalkan peristiwa pelengkap, perkataan atau tata tanda set. Yang kedua yang kita ingin belajar adalah bagaimana menentukan kebarangkalian peristiwa pelengkap. Kita imbas kembali apa yang kamu dah belajar dalam video bahagian yang kedua. Kamu diajar tentang kebarangkalian suatu peristiwa. Bagaimana mencari kebarangkalian suatu peristiwa menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS. NA adalah bilangan peristiwa, NS adalah bilangan ruang sampel. Okey, kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey, kebarangkalian peristiwa pelengkap. Pelengkap bagi kebarangkalian dilabelkan dengan A prime. A prime ni bermaksud pelengkap bagi set A. Pelengkap bagi peristiwa A. Bagaimana kita nak mengira pelengkap? Okey, diberi pada kamu PA, tambahkan dengan PA prime sama dengan 1. Bermaksud kebarangkalian peristiwa A ditambahkan dengan kebarangkalian pelengkap bagi peristiwa A, kamu akan dapat 1. Contoh macam ni lah. Kalau kamu dapat kebarangkalian A sama dengan 1/2, bermaksud kebarangkalian A prime dia 1/2. Jadi 1/2 tambah 1/2, kamu akan dapat 1. Keseluruhan kebarangkalian A dengan pelengkap dia, kamu akan dapat nilai 1. Okey, bagaimana sekiranya diberi kebarangkalian A? Jadi untuk cari kebarangkalian pelengkap bagi A adalah sama dengan 1 ditolakkan dengan kebarangkalian A. Itu adalah formula untuk mencari kebarangkalian pelengkap. Apa kaitan antara kebarangkalian peristiwa A dengan pelengkap bagi peristiwa A? Kita lihat contoh 9. Kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 288. Okay, soalan ya. Dia kata seorang pekerja di kedai bunga menyusun 15 jambak bunga mengikut bilangan kuntuman bunga dalam kiraan ganjil. Bermaksud dia nak nombor ganjil daripada nombor 1 sehingga 30 mengikut tertib menaik. A ialah peristiwa. A ialah peristiwa menjual jambak bunga yang mempunyai bilangan kuntuman bunga dengan nilai kuasa 2 sempurna. A adalah jambak bunga yang mempunyai kuasa 2 sempurna. Perihalkan. Dia minta kamu perihalkan. Dia tak minta kamu mengira. Perihalkan peristiwa pelengkap dalam bentuk perkataan atau tata tanda set. Okey, jadi kita lihat dulu, kita senaraikan daripada nombor 1 sehinggalah 30, mana nombor ganjil? Jadi, kita senaraikan 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Ni semua adalah nombor ganjil daripada 1 sehingga 30 mengikut tertib menaik. Ni adalah ruang sampel kita. Jadi kita senaraikan A. A kita adalah jambak bunga yang mempunyai kuasa 2 sempurna. Bilangan kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Di mana kuasa 2 sempurna kita? Yang mana satu? Kuasa 2 sempurna, ingat lagi tak kelas?
1 darab 1. 1 kuasa 2 sama dengan 1. 2 darab 2 sama dengan 2 kuasa 2. Iaitu 4. Kalau 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. Nombor yang dihasilkan inilah yang dipanggil kuasa 2 sempurna. Nombor yang terhasil daripada hasil darab dua nombor yang sama. Jadi mana dalam ni? Kuasa 2 sempurna kita 9, 25. Jadi kuasa 2 sempurna kita di sini adalah 9, 25. Yang tu maklumat yang diberi dalam soalan. Soalan nak kamu perihalkan. Okey, bagaimana kita nak perihalkan A prime ataupun A pelengkap? A pelengkap. A pelengkap. Kalau A kita punya kebarangkalian, kita pilih nombor kuntuman bunga dengan nilai kuasa 2 sempurna. Jadi pelengkap bagi A adalah dalam bentuk perkataan, A adalah peristiwa memilih nombor bukan kuasa 2 sempurna. A ni adalah songsangan A prime ataupun pelengkap bagi A adalah songsangan bagi A. Kalau A adalah peristiwa pilih kuasa 2 sempurna, jadi A prime adalah peristiwa memilih nombor bukan kuasa 2 sempurna. Bagaimana pula kita nak menulis A prime dalam bentuk tata tanda set? Tata tanda set kita mesti ada bracket. Jadi A prime adalah nombor-nombor selain daripada yang ada dalam A. Kalau A ada 9 dengan 25, jadi A prime adalah nombor selain daripada tu. Nombor apa selain pada tu? 1, 2. Okey, silap sini ni. 2 ni bukan nombor ganjil. Kamu betulkan. 2 bukan nombor ganjil. Padam dia. Jadi, dia sebenarnya bermula dengan 1, 3. Silap, tapi tak ada masalah. Jadi, A prime dia adalah 1, 3, 5, 7. 9 jangan ambil sebab dah ada dalam A. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 tak boleh sebab ada dalam A. 27, 29. Ni adalah A prime dalam bentuk tata tanda set. Seterusnya kita lihat contoh 10. Okey, yang ni kita memerlukan pengiraan sedikit. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set integer. Set integer daripada nombor 1 hingga 20. A ialah peristiwa memilih nombor perdana. Jadi, ruang sampel kita adalah set integer dari nombor 1 sehingga 20. Itu adalah ruang sampel kita. Jadi, untuk mengira, kamu kena kenal pasti ruang sampel. Jadi, S kita di sini adalah daripada nombor 1 sehingga 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ni adalah ruang sampel kita. Berapa bilangan ruang sampel kita, kelas? Ada 20. Okey, bilangan ruang sampel kita adalah 20. Dan diberi kepada kamu A. A adalah peristiwa memilih nombor perdana. Jadi daripada nombor 1 sehingga 20 tu, mana nombor perdana? Nombor perdana tu apa? Ingat balik. Nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan diri dia sendiri sahaja. So, daripada ruang sampel yang kita senaraikan, nombor perdana adalah nombor 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19. Okey, senaraikan. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Jadi ada berapa bilangan peristiwa A? Berapa bilangan tu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini kita dapati dia minta kamu hitung kebarangkalian peristiwa pelengkap. Kebarangkalian peristiwa pelengkap bagi A. Maksudnya dia minta kamu cari A prime. Untuk cari A prime, tak ada formula dia. Macam tadi cikgu dah terangkan kan. Jadi kamu perlu mencari kebarangkalian mendapat peristiwa A dahulu. Bilangan A 8 perkan dengan ruang sampel 20. Jadi untuk mencari P, A pelengkap adalah 1. Ingatlah, keseluruhan kebarangkalian adalah bernilai 1. Jadi 1 tolakkan dengan 8/20. Kamu akan dapat berapa? Okey, tekan kalkulator. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 12/20. Cikgu kata kebarangkalian kena kecilkan. Permudahkan dia, kamu akan dapat berapa? 3/5. Jadi ini jawapan kamu. 3/5. Ataupun ni apabila kita menggunakan formula. Kalau kita guna formula iaitu PA tambah PA prime sama dengan 1. Kita dapat yang ni. Bagaimana pula sekiranya kita tak nak guna formula tu? Cara seterusnya, cara kedua. Yang ni alternatif. Kamu boleh senaraikan A prime. Boleh kira secara manual. Kira A prime. Kalaulah bilangan A tu, 2, 3, 5, 7 tu, selain daripada tu adalah 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. Ada berapa bilangan A prime kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, kebarangkalian A pelengkap adalah sama dengan 12 per berapa? Per bilangan ruang sampel kita iaitu 20. Kecilkan, kamu akan dapat 3/5. So, ada dua cara. Sama ada kamu nak senaraikan pelengkap bagi A dan kira kebarangkalian pelengkap bagi A, ataupun kamu terus menggunakan formula 1 tolakkan dengan kebarangkalian A. 1 tolakkan dengan kebarangkalian A. Yang ni. P A pelengkap adalah sama dengan 1 tolak kebarangkalian A. Yang ni kelas. Gunakan formula yang ni. Untuk cara yang pertama. Baiklah, contoh terakhir daripada buku teks berkaitan dengan subtopik yang kita belajar hari ini, contoh 11. Diberi gambar rajah van, di sebelah menunjukkan unsur. Ini gambar rajah van diberi menunjukkan unsur dalam set semesta. Diberi pada kamu set semesta. Set semesta tu apa yang ada dalam set semesta tu adalah ruang sampel kita. Jadi berapa bilangan ruang sampel kita, kelas? Ada berapa semua sekali bilangan ruang sampel apabila melihat pada set semesta ni? Jadi berapa bilangan ruang sampel kita semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan ruang sampel ni merujuk kepada unsur yang berada dalam set semesta.
So, bilangan ruang sampel kita 10. Dia minta kamu hitung kebarangkalian memilih peristiwa pelengkap bagi A. A dalam ni adalah bulatan yang besar ni adalah A. Jadi apa unsur dalam A? Ada 91, 93, 94, 95 dan 97. Jadi A pelengkap kita adalah luar daripada A. Yang ni adalah A. Kalau A pelengkap bermaksud dia berada di luar tu. Jadi 90, 92, 94, 96, 98. Tu adalah unsur A pelengkap. Dia minta kamu cari kebarangkalian. Jadi P A pelengkap adalah sama dengan, ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bahagikan dengan ruang sampel kita ada 10. Jadi pelengkap bagi A, kebarangkaliannya adalah 1/2. Itu cara untuk cari kebarangkalian pelengkap bagi A. Baiklah kelas, itu sahaja untuk hari ini. Jadi homework kamu, cikgu nak kamu buat jom cuba 13.3 daripada muka surat 289. Cikgu nak kamu buat nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey, untuk soalan, untuk memudahkan kamu, soalan tu kamu boleh photostate, tampalkan dan buat jawapan. Kita akan bincang jawapan untuk jom cuba 13.3 ni pada kelas yang seterusnya. Terima kasih kelas. Jangan lupa salin nota dan contoh yang cikgu bagi dalam video ini. Okay, terima kasih atas kerjasama kamu. Kita akan jumpa untuk kelas yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.